Kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu Allahumma ja'alna yasmina qawlan fa yatabuna ahsana. Sebenarnya Allah group us in the group of people who listen to others and follow the best of the words, kan. Boleh Pak Cik tanya, di kalangan ni ada non muslim betul ada some non muslim okay. So I hope my presentation ni I instill as well some Islamic elements. I hope you can bear with me insyaAllah, and be patient. Hopefully you will benefit the session insyaAllah, ya. Okay, so dari terangkan tadi kan, siapa Pak Cik terlibat dalam accounting and finance. Dia sebenarnya dalam business world ni, dia accounting, business, ekonomi, ini semua adalah banking, investment, ini semua adalah speciality dalam business world lah. Macam medik juga kan, dia ada surgery, dia ada medical, dia ada ophthalmology ni medical ke surgery, dua-dua kan. Dia ada ONG, dia ada macam-macam kan. So macam tu lah. So different. My speciality will be dalam accounting world, meaning specialization dalam tax, Malaysian tax, auditing and accounting. So kalau banking, not my specialty. Economy in general is not my specialty, but I can give my opinion. So kadang orang expect, accountant ni dia tahu everything, macam doktor kan. Orang ni berdoktor, dia ingat doktor ni tahu semua benda. Kalau doktor kata tak sure, kata doktor apa ni kan, kata apa ni, soalan sakit pun tak tahu, pada doktor tu ada speciality dia masing-masing kan. So macam tu lah kan. This is the world of specialization, macam tu lah the habits kan. I mean the work, the style kan, kita specialize Okay, I have two session with you dalam pagi planning ni. Saya nak start dengan saya nak start dengan this one. Ini kata-kata daripada David Myers, seorang penulis yang famous juga lah, ya. Dia kata dua cara untuk orang yang tak ada masalah dengan kewangan. Ada dua cara. Satu, duit banyak kan. Kau tak ada masalah kan, dia nak apa dia beli kan. People who have money will never think about money. So kalau orang yang ada duit banyak ni, dia nak beli, apa dia nak, dia akan beli kan, dia tak ada masalah. Dan yang keduanya, orang tak ada duit banyak pun insyaAllah boleh tak ada masalah kewangan kalau dia tidak ada kehendak yang banyak. Kehendak dia poin di sini adalah kehendak kan. Kita faham maksud kehendak dengan keperluan kan. Your needs and your want, betul? Your needs is kita perlu kita. Okey, yang wants kita punya kehendak. Okey. Saya pun nak tanya, saya nak share. Semua ada kad X 0 tu kan? Boleh tak tahu tepi tu? Kalau nak perlu nanti boleh keluarkan. Dekat situ dia tak ada right and wrong. Dia X tu bukan bermakna salah, yang kosong tu bukan makna kosong kan. It's only a logo je lah kan. Okey, kosong okey. Apa je nak tanya berkenaan dengan kehendak. Okey, kita bercakap kali ni, kita nak merancang kewangan, bagi some tips bagaimana nak merancang duit kita yang tak banyak kan. Okey, Pak Cik nak tanya kehendak kalau macam mana tu Pak Cik nak tahu, nak sebut satu benda. Siapa kata kehendak, dia kata X ke kata kosong? Siapa kata kehendak, dia kata kosong. Kalau dia kata bukan kehendak, dia tahu X. Okey Okey, awak tu kita nak dapatkan satu itifak, satu persetujuan. Kat mana kehendak, mana nanti dulu ada tak kosong tak? Okey, I want to start dengan smartphone. Kehendak ke keperluan?
Boleh tak? Siapa yang kata kehendak, dia kata kosong. Siapa yang kata keperluan, dia kata X kan? So, okey, kalau siapa kata smartphone adalah keperluan, dia tahu X. Faham ke soalannya? Okey, macam ni tengok siapa yang kata smartphone keperluan? So, ramai yang X Wah. So, kalau kita hidup dengan Nokia yang biasa, yang hitam putih tu, mati gila dah. Okey. Okay, let me sebelum saya pergi lebih jauh, saya I go one step backwards Apa dia keperluan, apa dia tidak? Kehendak ni, keperluan adalah your need yang you mesti ada. Kalau tak ada, you akan menderita, you will be in a lot of difficulties in life. You cannot survive, you cannot sleep, and your life will be miserable. And you need pada tu Okay, kalau itu keperluan. Kalau kehendak ni is to make your life more comfortable lah, easy, lebih senang So kalau kehendak ni sebenarnya dia tak perlu, keperluan dia tak perlu. Kehendak ni dia tak perlu, tapi kalau ada best lah, selesa lah It's like serious item. Okey, saya start lagi dah tahu masalah, dah tahu definisi keperluan yang mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh, mesti ada. Kalau kehendak ni benda yang kalau ada nice, kalau tak ada tak apalah, susah lah sikit Okey, start lagi Siapa kata smartphone adalah keperluan? Taruh X. Keperluan, maknanya dia kata bukan kehendak. Kalau dia kata kehendak, dia letak kosong. Kalau keperluan, letak X. Boleh start sekali lagi? Faham soalan Okey, smartphone kehendak ke keperluan? Kalau keperluan dia pangkah, kalau kehendak dia kosong. Keperluan. Wah. Dia hilang lah, dia buat hafal juga. Okey, how about kereta di Malaysia? Kalau kehendak, kalau keperluan dia terpangkah, kalau keperluan dia terkosong. Okey, saya start lagi, mungkin tak clear. Kereta di Malaysia belum kahwin. Kalau dah keluarga, ada anak Okey, benda tu jadi keperluan ke kehendak? Keperluan juga. Ramai kata kereta keperluan keperluan walaupun tak ada, belum kahwin, tak ada anak. Apa masalahnya naik public transport? Tak best Okey, itu pun ramai yang kata keperluan sebenarnya kereta Okey, mungkin kita kata kalau kereta tu keperluan, tapi kalau kita nak kata kereta Beetle 2 doors, dia dah akan clear kan. Kalau kata kehendak, kancil Myvi yang 1.3 tu, iyalah kan. Kau mesti kan, kamu mesti beli Volkswagen Beetle 2 doors tu kan. Itu jadi luxury kan. Okey, so kita faham kan dia punya ni kan. So benda tu maknanya kalau kita tengok sebahagian kata keperluan, sebahagian kata kehendak kan. So benda tu bergantung dengan boleh. Kalau tak pakai ni dengar tak? Tak dengar? Better ni? Sekejap. Okey, so maknanya keperluan atau kehendak ni dia bergantung pada orang. That's my point. Betul kan? Maknanya tak semua orang bersetuju tentang keperluan. Jadi walaupun macam smartphone jadi bagi setengah orang, sebahagian daripada the audience say benda tu adalah keperluan. Maknanya dia pakai phone biasa je lah, yang kata kosong tu dia pakai, dia tak pakai smartphone dia pakai phone biasa hitam putih tu, yang biasa gambar dengan pixel yang kalau gambar tak nampak kan. Okay, so tapi kalau benda tu keperluan, bagi seorang yang keperluan. Kalau tak ada smartphone tu tak boleh hidup kan. Dan nowadays
The food is so important to us. Kalau food tu hilang, tak boleh tidur kita tau. Kalau phone tu hilang macam hilang, kat mana tu nak tidur, orang mana pergi sekolah pun, mana letak phone ni So dia dah jadi macam part of your needs your need of life. Cumanya smartphone tu dia lebih banyak mudah komunikasi sebagainya. Okay, let me start. Okay, saya nak bagi benda basic dulu dalam peringkat awal ni, then I go to lebih practical punya side Okay. Izinkan saya bear with me for my non-Muslim sisters and brothers. Bear with me. I will start with the life, because when we talk about money, we agree money is not everything, kan? Money is not everything. That's why you see people yang ada duit pun we live miserably juga, kan? So it's not everything. We have to. So myself as a Muslim, kita nak tengok berapa modal asas, sebagai apa ni, the purpose of life, Dan I believe every religion pun dia ada purpose, divine purpose of life juga, kan? InsyaAllah. Okay, so kita tahu Tuhan jadikan kita ni untuk beribadat pada Dia. Dan kalau kata apa matlamat hidup, banyaklah kan matlamat hidup kita, kan? Kalau tengok kat sini pun tak ada berduit kat situ, kan? Jadi kalau if you ask a normal Muslim, dia kata, engkau hidup ni, what do you want in life? Saya nak masuk syurga, saya tak nak, I want to go to heaven, I don't want to go to hellfire, I want my God to untuk redha redha dengan saya dan sebagainya, kan? Itu matlamat hidup. Dan kalau tengok kat sini pun duit tu kat mana? Maknanya mungkin untuk mencapai benda lebih besar, isn't it? We have to agree that money is important to achieve something bigger than that, kan? Okay? Dan I'll go through very fast benda ni, So this is different level of Muslim lah, kan? Maknanya ada Muslim dia happy dengan benda yang biasa, kahwin, belajar ni, belajar anak, orang kata mati. Kalau Muslim yang masih biasa, kan? Kalau Muslim yang biasa, mungkin dia tambah lagi lah dengan buat benda-benda yang dia patut buat as a Muslim. Kalau Muslim yang super Muslim, dia akan buat lebih-lebih lagi lah, kan? Dengan hidup dia, kan? Untuk dakwah dia, untuk membantu perjuangan Islam, dia struggle, Islamic struggle dan sebagainya, So itu different category of people. Jadi maknanya we have to decide lah kita macam mana, kan? Our life, So kita ni in life you want peace. Kita nak ketenangan, kita nak tranquility in life, kan? So different bagi as Muslim, kita hidup ketenangan ni dengan kita jaga sembahyang kita, kita jaga Quran kita berdoa pada Tuhan, kan? Kita minta ke Allah supaya Allah beri kita ketenangan in life, because we know that this life is sementara, temporary, So we want to make the best use of this life for the eternity life, isn't it? After this life. Jadi we have to make use of this life to the best possible way, so that our life menjadi apa dipanggil, kalau dalam hadis kata muzra'atul akhirah, sebagai tempat tanaman untuk kita mengambil hasilnya bila kita mati, insya-Allah, kan? Jadi dan I've seen many people yang my clients, kadang dia sebelum tu dia pernah kerja kerja lain yang dia lagi besar, kan? Yang lagi hebat, tapi dia sanggup tukar kerja, kan? Bila dia kata kenapa tukar kerja, why you move, you work, kan? Kerja ni gaji lebih rendah. Dia kata my previous work I have a lot of money but I have no life. What is that? I have no life. I'm happier now with my present work. I receive less but I'm happy. I'm happier. So sebab tu kita kata tadi sebab and I see people yang kerja sangat teruk untuk duit, tapi nanti
apa tu, dia tak bahagia. That's why dia tukar kerja lain kan kepada. So as a doctor can be a very miserable life, you know. My wife is a doctor and I've suffered before. Itu buat second part lah, itu petang nanti ya, kita share. Okay. So, but I've seen many doctors are very happy, and I've seen many doctors even bawa houseman very cheerful kan. Because my wife dulu lecturer UAE kan, so I met some of the students kan yang houseman dekat di Pahang kan, di Kuantan. So I said, how's your life now? Kata, oh seronok lah. Dia kata, I'm very happy now. I learn new things, I can experience things. Wah. But I can, you know, many of them macam tu kan. Yang lain tu very miserable, sedih kan, tak cukup tidur kan. Dulu on call kan, sekarang dah shift system, better lah, presume Okay. Alright. So point is that bila kita kerja, we want money, yes, but kita nak sometimes we have to choose between money and time kan. So you can have a lot of money but you have no time, or you have more time, you have no money. So this is the balance. In life, everything in life is about balancing. About balancing. So kita tak nak, contoh as a Muslim kan, Muslim ni dia kena sembahyang, dan kalau sembahyang waktu malam tahajud semuanya memang di encourage, very much encourage ya. Tapi dia tak, seorang Muslim tak boleh sembahyang malam lama sangat sampai besoknya dia kelar dia tidur. That's wrong. Walaupun dia bagus sembahyang malam, Tuhan suka, Allah suka, tapi dia boleh tidur. Seorang Muslim dia is encouraged to fast. Monday, Thursday and many other encourage day kan to fast. But Muslim tak boleh fast sampai bila dia fast, dia malas, dia tak mengajar, dia tak kerja, dia tidur, lepas dia puasa. Kan? That's wrong. Walaupun dia, saya puasa ni, sebab tu saya produktiviti saya lemah. No, it's wrong. Kan? In Malaysia, when it comes to Ramadan, every company and government department and everybody in Malaysia will know that this is the month where the Muslim will be the most unproductive time in the year, because puasa lah, saya puasa hari ni, letih saya puasa kan. That is wrong sebenarnya tau. That is wrong kan? Shouldn't be like that sebenarnya kan? Tapi itulah yang berlaku kan. You know that in Islam three of the great battles were in Ramadan kan. So maknanya masa puasa Nabi pernah perang dulu kan, mempertahankan Madinah dulu kan. So there are a lot of things yang berlaku hari ini yang it's not ordained by Islam, tapi the Muslim did it kan. So itulah macam nak cari MH370 kan, pakai bomo. Islam tak pernah pakai bomo. Betul lah. Okay, right. So let's proceed. And kita faham every life ada cabaran kan? Dan cabaran tu dan ada cabaran dan masalah kan, challenges in life, and shortage of money is one of the problems in life. Yes, one of those. So you have to like, banyak, dia bukanlah masalah yang satu, tapi banyak masalah lain yang kita ada kan. Masalah orang yang ada duit pun kadang tak ada anak pun masalah dia juga kan. Walaupun orang kaya pun kadang masalah kesihatan, bila duit banyak makan banyak penyakit kan, pun masalah juga bagi dia kan. Yang orang sometimes you see poor people yang tepi jalan tu kan, yang tepi jalan tu, yang peminta sedekah tu kan, yang baju kotor kan, dia pergi ke tong sampah kan, dia have no money, very poor people kan, tidur mana dia tak tidur, very smelly. Dia tengok makanan atas apa, dia tengok orang nasi, dia makan sedap, dia makan. Just like we have orang kaya yang sangat kaya, yang kereta besar, kereta banyak, rumah besar, yang tak boleh makan apa-apa kecuali air, because dia penuh penyakit, tak boleh makan apa-apa. Isn't it? And this these beggars yang makan nasi basi, makan pinang sedap, makan betul tidur, nak tidur. It
kita tengok orang wakil dulu apa yang dia dengan dia macam wakil ni. Tapi bagi dia apa lah, dia terlupa kan. Kita tengok macam orang banyak pakcik ni, tak fikir benda lain lah. Tak apa lagi, tak apa makan. Lepas tu dia tidur, lepas tu dia jalan, tak duit, siapa nak bagi dia kan. So, that's life lah kan. Okay, now, let us kita masuk kepada ada apa nak tanya sebelum tu? This session should be very interactive. Sepatutnya lah, harapnya begitu. Ada apa nak tanya? Okay, right. I got 2 big slides to share with you. Okay. Bahasa apa ni? And I'm telling you, that's not my words. Actually, I read there from Pakcik Usni, you know. Oh, something like that lah. Tapi tak tahulah. Ke dah tukar semua bahasa ni? Oh, cik baik. Alright. I'm very baik. Dia tukar semua bahasa cik. Dia kata apa tu? Tak faham? Dia suruh klik? Oh, ya ke? Okay. Fine. Okay, Alhamdulillah. Alright. Ni kan dia tukar semua jadi check dan I have a problem. Okay. Rancangan keuangan. Kenapa rancang keuangan ni basic kan? You can money. Kenapa you kena rancang kan? You know, pandai-pandai lah dia duit sendiri kan? Maknanya kalau nak ada duit, janganlah beli barang. Kalau duit banyak beli barang, apa dah dia habis. Simple rule. That's what jadi main sebut tadi. Very simple rule. If you have no money, make sure you don't buy too many things. Kan? So that is very simple. Tapi yang kita nak go one step further, kita nak rancang duit yang ada tu. Kan? Kita ada duit. Kalau kita tak nak hidup susah, boleh tak kita pergi sekolah, nak basikal, pergi kerja, lepas tu tak nak beli semua benda, duduk sewa rumah, kecil-kecil bilik yang very small, tak selesa panas, aircon tak ada betul kecil kan. So kita tak nak juga with the money yang kita ada, kita nak terlalu jaga sangat sampai our life bukan very miserable pun kita tak nak lakukan. We can have a normal comfortable life sebenarnya dengan kita merancang duit yang ada pada kita. Now, everybody in front of me will aspire to become a doctor. Doctors are a very well paid professional. Alhamdulillah, and among the highest starting salary in Malaysia, generally doctors lah kan. Kalau compare dengan other profession kan, kalau accountant ni antara yang rendah lah. Kalau graduate accountant di Malaysia, gaji sebelum lebih je kan, tak apa 2,000. Kalau doktor, I think dengan standard sekarang ni, if I'm mistaken, without on-call allowance kalau ikut allowance tu lagi banyak lah. Without on-call allowance, I think you will get around at least 3,500 net, around that lah kan, 3,500 at least. I think slightly plus minus to 300. So 3,500, you're starting salary kan. So you have to manage the money, and then of course the money your salary will increase kan. And at one time it will increase quite a lot when you become a specialist, insyaAllah it will be increased tremendously. And of course if you go to one private world, it will be even more kan, insyaAllah. So we want to manage this money so that duit yang kita ada tu kita boleh hidup comfortable dan kita boleh rancang untuk masa depan. Alright? So ini a bit academic lah So keuangan ni, prinsip keuangan, financial finance, personal finance adalah prinsip keuangan dan membuat keputusan keuangan. Okay? So dia menangani dan cara individu atau keluarga tersebut membuat bajet, berjimat, menyimpan dan menggunakan sumber keuangannya dan mengambil kira risiko dia. Okay? Dan kehidupan untuk masa akan datang. So the money what you have now is not to be spent fully, but you have to plan it in such a way so that you can live comfortable in the future, insyaAllah. So my personal finance, personal planning, few years back, Pakcik dah rancang at the age of 45, at least now I'm 45 this year, I want to retire as a very hardworking person
and I want to live comfortably. Itu personal aim. Contoh kan, so everybody pun ada patutnya ada personal aim dia sendiri. Takkan nak kerja sampai umur 60, umur 70 kan. Ya Allah kan. Kadang saya tengok my neighbours dekat kampung kan, pakcik tu umur 70 dah, nak bersikap lagi kan. Jadi bantu kantin kan, makan gaji kan, kesian dia kan. But he's very healthy person lah, alhamdulillah kan. Bersikap hari-hari kan. But he has work, and he has whatever he earn, he will finish the money kan. Very simple life, tak banyak tak ambition sangat kan. Duit dia simpan cukup untuk gaji, lepas tu dah tak tahu nak buat apa duit dia kan. Anak-anak pun dah besar dah kan. So itu life dia lah. Hopefully we should be better, and your generation should be better than that. Your generation should plan, for example, your children. You should plan your children in the future will not depend on the government for study. That should be one of your personal aim in finance. You should plan besok, dan kepada kita anak-anak besok kalau belajar sendiri, tak nak minta duit belajar, because it's not a guarantee. In the future, my time scholarship, masa pakcik time kan, semua scholarship. Sekarang scholarship kan semua. Alhamdulillah doktor scholarship ni kan. But many other specialties, loan kan. They call it apa dia panggil, loan yang boleh di transferable, apa dia panggil, dependent, bergantung pada result kan. Kalau dia dapat first class, jadi scholarship. Kalau tidak, dia bayar 10-20%, half dan sebagainya kan. Loan, itu loan. Dan in the future, you never know. So we have to plan in such a way besok. Anak-anak kita contohnya, when you have children, anak-anak tak perlu minta bantuan kerajaan kan, sendiri. Alright? So, kenapa kita rancang? Okay, I show you few cases kat sini Mungkin you tak pernah dengar gold case ni Ini case yang ini case the downfall of a great giant in the world, multinational company, Polypack International. Boleh saya tahu siapa nak dengar Polypack? Kalau pernah dengar ni hebat lah. Tak pernah kan? Garanti tak pernah ni. Muka-muka ni, muka kuku semua ni, sure tak pernah dengar yang Polypack kan. Okay. Pernah tak dengan nama Asil Nadir? Pernah tak? Asil Nadir, tak pernah dengar? Oh Allah. Pernah tak dengar, do you know, pernah Alex Ferguson tau tak? Alex Ferguson. Oh pernah tak? Pernah? Okey, baik. Okay. I want to share you this history Polypack International is a big multinational company. In middle 80s, the asset of Polypack International is 200 million USD. In 1980s, that time. And the boss is very corrupted. Unfortunately, he's a Muslim from Cyprus called Asil Nadir. So duit dia banyak. Dia buat investment, ramai orang invest kat dia. Kan? Dia ada kilang macam-macam lah. 200 million kan. He's from Cyprus. Kan? Lepas tu case dia become a major international hookup lah kan. Memang benda tu orang nak cari dia. Dia kena tangkap dekat UK, dia lari. You know. Dia lari, dia bayar dekat polis di mana, dia lari pakai private jet dia, hilang. Gimana? And then recently, last year he appeared again, and then he eventually dia berani lah, dia keluar dan dia pergi UK, dia masuk court. I think dia tengah fight lah, tapi kes sudah lama kan. So, okay, kenapa pakcik cerita benda ni? Dan second case is Enron. Enron ni recently, dalam 90s juga lah. Enron ni also is a big company. Billions, ini memang kaya lah ni. Itu pun syarikat yang sangat berjaya, yang sangat hebat. Dan kes Enron ni menyebabkan, tahu tak Dr. Anderson apa? Tak tahu Dr. Anderson. Allah. Okay, cantik accountant kan? Cantik accounting company. Pakcik dah cantik accounting company kan? Cantik accounting firm pakcik ni very small. Cuma dekat Pahang, kawasan Selangor. Kecil je lah. In this world, there used to be 6 the biggest accounting firm in the world. One of them is called Arthur Andersen. Sekarang ni Pricewaterhouse, Coopers, Deloitte, ini yang besar-besar ini memang yang audit Maybank, yang audit big company kan. So one of them is Arthur Andersen. Arthur Andersen ni dia audit Enron. Kan? The fee itself I don't know how many million.
Tapi memang, tapi dalam Enron tu dia tak disclose beberapa fakta yang penting khusus dalam investment dia, menyebabkan Enron tu masuk court dan kena apa dipanggil, kena saman. Arthur Andersen pun kena sekali. Akhirnya Arthur Andersen tu sangat besar, tutup, jatuh bersama-sama dengan Enron. So even chartered accounting firm pun dah, actually chartered Arthur Andersen ni dia dah smell lah, dia dah tahu dah Enron ada masalah. Tapi sebab fish yang sangat besar dan dia bos Arthur Andersen baik dengan bos Enron, maka dia kata tak apalah kot, okay kot. So bila benda tu come to public, dia kena saman, Arthur Andersen pun kena juga. Akhirnya the whole Arthur Andersen ni the whole world tutup. Sekarang ni tak ada Arthur Andersen firm kan. Okay, kenapa cik kita benda macam ni? These are orang yang dah berjaya dalam bisnes, yang dah bisnes yang dah hebat, yang kalau kita fikir hari logiknya mustahil dia boleh gagal. Mustahil. Duit yang banyak, dah very well diversified dalam bisnes dia, ada property, ada manufacturing, macam-macam lah. Kata ya Allah, takkanlah dia boleh orang macam ni boleh apa, akan bankrupt kan, mustahil lah kan. But it happened kan. So sebab tu sebenarnya duit ni kena dirancang kan. Even company yang besar pun boleh teruk. Dan di Malaysia lagi banyak lah. Di Malaysia apa kes yang syarikat Eko bankrupt? Apa? PAS? Malaysia Airlines. Dia tak bankrupt lagi lah. Malaysia Airlines ni has been losing money, you know that Dia business, they have been losing money. Every year rugi millions, 100 millions. Dia punya total carry forward loss, apa dipanggil, jumlah hutang, jumlah apa word dia, jumlah rugi terkumpul. Faham ke? Rugi tahun ni campur sampailah sekarang ni. So terkumpul rugi tu billion dah kan. Tapi sebab dia government punya support kan, dia kalau dia melibatkan maruah negara kan, jadi rugi macam mana pun dia kena support kan. So dengan hilang Malaysia kosong ni lagilah share emas memang menjunam teruk sangat kan. At the brink of bankruptcy juga tu kan. Jadi beberapa orang telah cuba nak revive emas, tak berjaya juga. It's not that easy lah kan. Emas ni pakcik tak tahu detailnya, tapi mungkin masalah yang terbesar emas, operational cost yang sangat besar. Sistem pengoperasian sangat besar. Dia nak operate emas tu, cost dia sangat besar. Jadi duit yang dapat turnover, hasil daripada jualan tu nak tak boleh support overhead yang ada. Faham tak bahasa ni? Ya, nak belanja, nak cover belanja tu. Sorry lah bila nak cerita tu, I have to tak faham kena katakan. Pakcik tak faham, pakcik cakap apa ni kan. Jadi itu kes emas. Emas belum bankrupt lagi lah kan. Tapi kalau berlalu macam ni, memang ada kemungkinan dia akan tutup kan. Surprisingly macam AirAsia tu kan, maju punya lah kan, aset dia bertambah, kapal terbang dia bertambah kan. And tiket murah je kan, because operation cost yang sangat murah. That's why dia boleh jual RM10 kan, RM1. Tapi AirAsia ni jahat kan, dia tambah sikit, walaupun murahnya RM90 je pergi Sabah Sarawak kan. Lepas tu tambah insurans wajib, hand luggage hand tambah lagi, kalau lebih 5 kilo tambah lagi. Lepas tu nanti dah kau terbang nak makan tambah dah lama banyak juga kan. Tapi taklah sebanyak naik emas kan, masih murah lagi lah. So itu strategi AirAsia kan. Oleh Tony Fernandez memang sangat smart lah dia. You know his asset tu kan, I think about 5 years ago, asset dia about 150 million personal asset dia. Baru ni keluar dalam Fortune dah nak dekat 1 billion ke. Memang banyak Kata ya Allah pakcik ni. Siapa dah boleh beli, dia beli apa, club dia beli apa, KPR kan. Dah sampai boleh beli club.
itulah orang itu yang berjaya kan. Tapi macam mana nak ceritanya, walaupun dia berjaya, kalau dia tak careful with your financial position dia boleh collapse. He is not excluded kan. So kita cerita benda besar-besar ni kan. Pakcik dah besar hari ni adalah gaji kita 3,000 je pakcik, bukan 3 juta. Okay, my point is that kalaulah orang kaya, orang hebat-hebat ni boleh teruk jatuh, apatah lagi kita orang yang biasa kan. Lagilah senangnya nak, kalau tak rancang kan, duit yang 3,000 lebih tu kalau tak dirancang, lagilah cepatnya kita jahanam lah. Lagi cepatlah kita bankrupt kan. Alright, just one mistake, one wrong move, kita akan bankrupt kan, and blacklisted dan sebagainya kan. Sekarang ni NPL apa dipanggil, orang yang blacklisted, Citos, tahu Citos tahu tak? Kalau you have money, katalah you pakai credit card kan, kita akan detail lepas ni lah Pakcik akan beri tips yang praktikal pada awak semua. Kalau you tak bayar your credit card, okay, you akan dikira Citos atau Sikris. Citos ni adalah satu sistem di Malaysia di mana orang yang tak bayar loan, sama ada credit card atau apa juga loan, kereta ke apa ke, dia akan masuk dia panggil NPL, non performing loan. Lepas tu dia akan blacklist Citos atau Sikris. Once nama you dalam Citos Sikris ni, nak buat apa loan pun tak boleh, buat apa jenis loan pun tak boleh kan. And benda tu berlaku kalau kat Malaysia, kalau ikut Khairi Jamaluddin kan pernah buat statement bahawa dia kata, kalau ikut dia punya record, dia punya makluman daripada, dia kata around 40% of Sikris adalah orang muda. Maknanya people like you, less than 30. 40% of orang yang lah di blacklist kan adalah young people. 4 out of 10, which is the high number lah. Pasal orang muda ni mana dia patutnya banyak loan kan, patutnya sampai Sikris macam tu kan. Sebab dia baru kerja kan, baru nak hidup kan. So alright, okay so Pakcik akan cepat-cepat lah go through. Kenapa personal finance yang important? Sebab wang ni adalah benda paling penting. Walaupun benda yang penting di tempat yang penting dan of course kita maklum kita rasa selesa kalau kita ada wang, dan dia boleh beri kestabilan yang cukup kan. Dan wang tak pernah cukup, itu kena, wang tak pernah cukup. So dia kata, pakcik, kalau saya, if I work very hard and I got 1 million, I think no need for me to work lah, because I put the money in the bank and then I got return dividend. 1 million cukup? I think it's enough. Then dapat 1 million, no, I think I go for 2 million lah. I think 2 million I will be better. 2 million cukup? Oh, I get dalam 12,000 setahun sebulan kan. Masuk dalam katalah apa pula yang dapat 10%, kalau 2 million 200,000 a year divided by 12, around berapa? 2,000 bagi 12, 1, 2, 8 dalam 17,000 a year, a month. Banyak lah tu. Nak apa 17,000 cukup lah. But I'm telling you, don't be enough. I think I go for 3 million lah, then 4, then 5. So dia tak pernah cukup. That's why kata Nabi, kata hadis, kalaulah Tuhan bagi, Allah bagi seorang tu satu gunung Uhud emas, apa? Satu emas gunung Uhud, emas gunung Uhud, mana gunung tu is gold, you will ask for another, then you will be enough. And money this is nature of money, it never be enough. You want more and more and more. Walaupun betul cukup dah, saya dah mati nanti kan, tapi untuk anak-anak pula kan, then it never be enough Dan duit ni boleh memberi manfaat kepada masyarakat, of course kan. Dan banyak ibadat dalam Islam pun kita perlukan duit. Nak pergi haji, kita perlukan duit kan. Dan kita nak semayang masjid tu perlukan duit untuk dibuat dan sebagainya. Okey. Dan bila lack of money, of course lah dia memang banyak masalah. Kesan hidup terganggu, tegang a lot of people. Kalau kat KL tu, kalau di Malaysia kalau antar buat KL, kalau KL, if your household income less than 3,000, you are considered poor, you know. Total household income, maksudnya orang yang ada keluarga di KL, yang ada keluarga anak 2, gaji isteri campur gaji suami less than 3,000. That's why BRIM dapat less than 3,000 kan. Maksudnya kalau keluarga yang dapat less than 3,000, dia boleh minta bantuan kerajaan, BRIM kan, BRIM 3 sekarang kan.
Jadi sebab itu you are consider miskin. Sebab apa? Kalau anak dua sewa rumah KL berapa? Rumah yang kalau duduk jauh-jauh Puchong Perdana tahu mana, dekat hutan, dekat jauh kan. Yang pergi kerja 2 jam tu, rumah sana pun dah 800. You need a car. Because the public transport is very bad. Tak macam sini kan. Sini pagi betul lah, turun tangga je 1, 2, 3 step dah ada kan. Memang heaven lah kan dari segi public transport ni, macam it's incredible But Malaysia kena cakap ada kereta buruk-buruk kereta pun kawan-kawan dah 800 sebulan. Itu dah campur tol, minyak. So 3,000 is not enough kan. So you are poor. So kalau and people ada second job, you know, kalau yang low middle class group of people kan, dah kerja siang malam, kerja jual burger dan sebagainya kan. Maknanya they have a very difficult life to survive kan. Tak ada fikiran benda lain. You talk about anything, ask them anything, kata tak sempat dah, saya kerja sampai pukul 5 balik rumah, nak semalam batu malam nak jual burger pula sampai pagi sampai pukul 2 pagi. Besok balik tidur, pergi kerja balik sampai petang. Saya ada masa hari Sabtu bekerja, Ahad je saya boleh rest. Ya Allah, imagine that type of life But apa ni, dia tak ada masa dah nak fikir benda lain, nak fikir pasal even pasal benda lain, pasal politik ke, pasal community ke, atau berlaku. Kau tanya dia MH 309 pun dia tak tahu agaknya kan. Kata apa tu? Kata kan, dia pun tak tahu. Because dia tak ada fikir dah. Because dia fikir dia macam mana nak hidup kan. This is a large proportion of our community in Malaysia macam tu kan. Kesian Of course bila tak ada duit, prestasi pelajar, nak bayar visa pun tak cukup. Maaf, tak tahu kan. Kalau ada kata sendiri, nak bayar visa, nak bayar Malaysia, tak ada duit kan. Of course dia akan terkesan Dan sedangkan if you think about it, kalau student ni dapat semua sama kan, scholarship kan. Patutnya kalau orang lain ramai yang boleh balik Malaysia dengan duit yang ada, patutnya yang lain pun sama lah kan. Macam mana tak setengah orang boleh balik dengan selesa dan setengah orang tak boleh balik sebab tak cukup duit. Mesti something is wrong kan. Padahal dapat sama je, $800 juga, €800. Okey, kat sini dapat €700 kan. Duit dapat sama, tapi kenapa pula setengah orang selesa hidupnya boleh kasih pinjam bagi orang lain, dan setengah orang yang lain menderita apa-apa kerana nak makan tak ada kan, nak balik Malaysia tak ada duit kan. So something is wrong with your financial planning kan. So that's why you have to ni Okay, Pak Cik nak sentuh sikit sampai berapa 10.30 Okay, I want to go through quickly this one very fast ni. Kalau dari segi rezeki ni kita nampak duit kan. Okay, kalau kita tanya mak ayah kita kan, nak gimana ni? Nak cari rezeki kan. Apa? Nak cari makan lah, cari duit kan. Tapi sebenarnya dalam Islam sebenarnya konsep rezeki ni sangat luas Duit salah satunya lah kan. Apa? Konsep rezeki sangat luas. Anak yang baik tu rezeki. Kita pergi KL kan, kereta penuh, tak dapat parking, tiba-tiba ada satu kereta keluar, lepas elok je. Itu rezeki kan. Kesihatan yang baik pun sebenarnya rezeki Tuhan bagi jadi dalam Islam ni konsep rezeki ni sangat luas So saya nak bukakan pemikiran saya kita balik, bahawa jangan melihat rezeki ni hanya pada duit saja So anak-anak pun rezeki kan. Okay, alright. Dan ni Tuhan sebut apa ni, kalau kita kaya, mesti dalam Islam kan dia ada konsep barakah. Barakah ni kan, barakah ni konsep yang illogical dalam normal world. Illogical. Sebab apa? Dalam Islam kita percaya if you have money, you help poor people, you will get more money. Ini benda yang tak logik. You cakap dengan orang yang bukan Islam kan, dia kata in Islam, I believe that if you help people, you give more, the more you help people, the more you become richer. Kata, are you crazy kan? The more you spend, the more lah you habis kan? Tapi dalam Islam ni kita percaya sebenarnya bila kita tolong orang, Allah akan bagi lagi kan? Sebab tu dalam hadis kata tidak akan apa miskin orang yang sedekah duit kan, bantu orang. So that's why if you have money,
if you can help your brothers and sisters, your friends, you help, because Tuhan will give Tuhan akan give you more, kan, insya-Allah, kan. Okay, so itu benda yang kita kena ingat, ya. Dulu kan, zaman dulu, dia orang tak suka anak perempuan, kan. Ni zaman Arabs punya budaya dululah, kan. Berapa anak perempuan nak banyak, dia rasa macam Allah, kan, anak perempuan, kalau lelaki boleh suruh kerja, kan. Kalau anak perempuan ni nak buat apa, kan. Itulah, kan. So they don't like, kan. Even macam my mother is a Chinese. I'm Chinese but I'm Muslim. That's why my face look Chinese, kan. Anak pakcik perempuan tu nasib baiklah pakai tudung. Kalau tidak memang panggil dia amoy lah, kan. Masa Khadijah kecil-kecil jalan kau kata amoy, marah, sebab muka dia Cina, kan. Because my mother is Chinese, my father is Melayu lah, kan. You know, my mother, saya tanya dia macam mana atuk Melayu dia bela, kan. Sebab those days, in the 40s dulu, orang Cina ni dia very poor. So ada Chinese tak? Chinese friend tak sini? Tak ada, okay. I hope I'm not offended, I'm not offended. This is a history of Malaysia lah, kan. I got many aunties, 4 or 5 aunties yang originally from Chinese family. Because why? Because dia dulu, orang Cina dulu, dia miskin. Kalau dapat anak perempuan, dia macam jual lah. Dia jual RM1 kan. Kalau anak lelaki, dia simpan. Sebab dulu dia orang miskin, kan. Jadi atuk arwah tu saya kata, yang orang Cina yang dia ambil mak saya tu, kalau dia kata rumah dia separuh tanah, maknanya dia tak ada, rumah dia kan very poor people, kan. So anak perempuan dia macam jual lah, atau dia bagi free, kan. Tapi budaya itu dah tak ada dah sekarang, kan. Jadi my mother is one of the victims lah, kan. Yang atuk Cina tu dah pindah, jadi tak jumpa. So dia tak jumpa dah, tak masuk lah dengan bersama aku nak cari nak cari ancestor balik, kan. Dah lama sangat, kan. Apa yang mengejar yang dah berpisah lama-lama jumpa balik, kan. Tak adalah masuk dalam TV tu, kan. Tapi nak ceritanya, budaya Cina tu, Arab pun macam tu dulu. Anak perempuan bila dapat banyak perempuan, dia kata Allah, kan. Tapi sebenarnya Tuhan sebut Allah yang bagi rezeki pada mereka, bukan kamu, kan. Okay. Alright. Ini sebut tadi, So lagi banyak kita derma, Tuhan akan tambah. Ni ingat pada kita sayang duit, of course. We love our money, kan. When it comes to our money, we love very much. Tapi sebenarnya dalam duit kita tu ada hak orang lain. You have to understand, in our money, ada orang lain punya hak duit, bukan kita punya semua tu, kan. Ada hak yang patutnya kita bantu pada orang lain. Contohnya kita ada zakat, kan, ataupun derma, orang susah kita kena bagi, kan. Itu hak mereka sebenarnya, it's their rights as a community, kan. So we have to help them, Okay, so ini nak sebut dalam Islam, nak buka rezeki ni banyak lah, kan. Kita solat, kita tawakal, kan, kita infak. Ni ada benda-benda yang insya-Allah Allah akan buka rezeki lagi. Sedekah, kan, kita bagi sedekah, Tuhan bagi lagi. Kita bertawakal, kita you fear Allah, Allah will give you rezeki, insya-Allah, kan, dan sebagainya. Okay, okay, macam nak go tu cepat, Okay. Okay, right. So cuba kita ambil beberapa perkara tentang financial planning ni. Okay, sebelum tu ada apa nak tanya? Anyone nak tanya anything? Ada apa tak ada? Tak ada? Yes, sila. Yes. Ya. Di Malaysia ke di sini? Di Malaysia kenapa masih lagi ada orang? Miskin besar. Ini my personal comment. You see Malaysia, in the last 5 years, for Muslim, dulu kita kena bayar income tax. Kita bila dapat gaji kena bayar income tax, yes. Tapi government allow an allowance for Muslim in Malaysia, kita boleh bayar zakat. It's a big blessing untuk kita sebenarnya. Dulu kita bayar income tax, zakat kita bayar juga, because zakat tak sama dengan income tax, kan.
So sekarang ni orang Islam kita boleh bayar zakat. Bila bayar, katalah contoh kita bayar setahun kita bayar cukai 10,000 setahun. Every month ke 800 gitu kan. Tak anak pacik masuk kan. Jadi 10,000 tu, so kalau kita bayar zakat 5,000, kita kena bayar zakat 5,000 sahaja. Itu an allowance semua itu tak boleh apa-apa. Okey, so bermakna hasil daripada program kerajaan macam tu, pusat zakat di Malaysia sebenarnya sangat kaya tau. Pusat zakat di Malaysia have a lot of money. Sebab orang duk bayar zakat sekarang ni. Many Muslim bayar zakat dan dia tak bayar income tax. Kan? Now, masalahnya adalah pengurusan. Kan? You know the zakat people, bila nak minta duit kena pergi pusat zakat. Dan proses untuk dapatkan duit pusat zakat itu sangatlah meticulous and a lot of bureaucracy. Itu jadi isunya, masalahnya pengurusan lah. Kan? So my wife dulu masa kat hospital GH Kuantan dulu, ada patient dia yang orang miskin, dia kena buat angiogram, kena buat angioplasty. Benda tu kena pergi ke IJN. IJN penuh, kena hantar ke Penang nak buat angiogram dan angioplasty kan. So pakcik ni orang miskin. So my wife used to write a letter daripada hospital, bagi kat dia, cakap pakcik bawa surat ni pergi ke pusat zakat minta. Dan ada so ada pakcik bantu jugalah. So I took the letter, tolong pakcik tu kan, ada satu lukis pakcik tolong. Nah, bila pusat zakat dapat surat tu doktor pakar dah bagi tahu dah kan, orang ni susah, miskin, tolonglah bagilah dia duit. Minta tak banyak pun, setakat dia kata duit tiket. Lepas tu anak pakcik ni kita jual aiskrim. Betul pun soal pakcik tu macam sikit. Kalau pakcik pergi 4-5 hari, kurang-kurangnya ada 100 pun cukup lah, 100 lebih kan. Jadi pakcik dulu ada 300 je kan. So 300 is nothing sebenarnya kan. So pergi pusat zakat, tolong dimintakan. Jadi pusat zakat kata okey, orang kata right, kami akan buat meeting dulu. Meeting tu bila lepas 2 minggu. Lepas meeting tu bincang, okey, pakar dah bagi recommendation, boleh lah. Kita kena pastikan betul pakcik ni miskin. Kena hantar pegawai, seorang check ke rumah dia, betul ke dia susah. Rumah dia dekat Pekan Pahang, kita duduk Kuantan kan. So pegawai pergi lepas sebulan, sebab dia nak pergi banyak tempat. So dia pergi, oh betul pakcik ni susah betul, bawa balik ke meeting balik. Dalam meeting nak semalam tu, betul pakcik ni susah betul. Yes, yes. Bawa endor. You know what happened? Patient tu dah mati lah. And it happened many cases. So isu ni dia sebenarnya itu dah one example lah kan. Isu ni isu pentadbiran yang sangatlah birokrasi kan, red tape kan. Dah orang tu susah, cek cepat-cepat. Pakcik ni orang sakit, mana boleh? Kalau orang nak kena edukan pakcik ni, dia bukan kena heart attack kan, bukan kena MI dalam in days kan. Jadi dia kena cepat lah. Lepas tu bila diluluskan lepas 4 bulan, 4 bulan, oh dapat surat, bukan zakat luluskan 300 tu. Badan dia pakcik dia mati lah, dah meninggal lah kan. Itu masalah dia. Dan pakcik tahu few cases yang orang susah pergi ke pusat zakat, mereka dia diherdik, kata macam dia nampak macam disekar, nantilah isi orang, nantilah kami bincang macam. Ini masalah kita lah, masalah. This is the apa ni. Lepas tu bila orang Islam tu pergi ke church sangatlah bagus, help them kan, bantu dia. Lepas tu bising kan, nak church nak Kristiankan orang Islam. Salah siapa? Salah mereka kan. Bila they go to church, the church straight away help them, kasih rumah, kasih duit terus kan. So apa ni, ada yang tinggal dekat church tu, jadi isu lah Malaysia, sensitif isu kan benda tu. Tapi salah siapa? Salah pusat zakat. Pusat sensitif pusat zakat. Jangan ini. Okay. Itu problemnya. And they have a lot of money. Sebab pakcik apa ni, I know Kuala Zakat Pahang pakcik tahu kan. Dia punya target tu tahun ni 20 juta, tahun depan, dan baru ni latest one 80 million dia nak buat zakat. Punyalah banyak zakat 80 juta tu. Duit tu simpan dalam bank, dapat dividen tu digunakan. It's not right to do that to me lah kan. The money should be used for orang yang layak menerimanya, bukan untuk disimpan dalam bank kan. Ini simpan bank, 80 juta dapat setahun 8 juta. 8 juta tu kita gunakan, 80 juta tu simpan. Ini duit zakat. Patutnya you should help the poor people. Asnah harapan tu kan, orang Islam, orang yang musafir kan, even orang non muslim pun patutnya bagi hak dia. Mu'alaf kan, orang yang susah
Dia patutnya dia pun ada hak untuk dapat sebagai one of the community members kan. Dia pun boleh dapat patutnya. So itu Malaysia ni problem lah. Okey so soalan Azam macam itulah. Isunya manajemen sebenarnya. Sedangkan kalau duit itu diguna dengan baik sebenarnya alangkah banyaknya boleh dimanfaatkan kepada masyarakat. Jadi bila Church nak tolong jadi isu lain pula. Kata nak Kristian dengan orang Islam tu kan. Makcik tu begitu sebab nak susah. Kan? Maybe adalah kes yang masuk Kristian. Tapi kalau masuk Islam pun salah. Siapa salah orang Islam kan? Yang hang tak bantu dia pasal. Kan? Jadi itu yang berlaku ya. Okay. So the issue of planning ni is discipline. Ni nak sebut kat sini discipline. Okay, baca sebut takwa kat atas. Takwa ni apa? Of course fear of Allah maknanya kalau as a Muslim dia kena jaga duit tu, dia tak boleh spend benda-benda yang in the ways that Allah angry kan. Tak boleh spend itu disiplin je lah. Duit yang dia ada tu dia kena bayar zakat, dia kena jangan spend benda-benda yang tak dibenarkan oleh agama oleh Islam. Okey, kemudian disiplin. So without discipline your financial activity will go nowhere. Okey, dia rancang 700 euro. That's a lot of money sebenarnya kan. Kalau tolak you still can save. Nanti kita tengok some exercise nanti You still can save half. Betul ke? Setuju? Your scholarship money you can save half of that. Setuju tak? XO tadi? Tengok. XO. Siapa setuju nanti ni? Siapa setuju 70 half of the scholarship can be saved? Kosong. Siapa tak setuju pangkar? Kalau kosong ni setuju, half scholarship boleh simpan sebenarnya. Yang pangkar dia tak setuju, maknanya dia kena spend more than half. Ramai yang kata betul. Ramai kata betul. Maknanya scholarship yang tu dapat, yang orang dapat tu, half of that boleh simpan. Kan? Sekarang ni kat mana-mana pun sama. Cumanya sekarang ni di Jordan, di UK, Mesir sebenarnya kan. Scholarship government kan naik bawah ni kan. Cuma dekat Czech ni tak naik kata kan. Tak naik. Sorry kan. Tempat lain semua naik nearly half. Kan? Kalau kat UK dulu, when I was in the UK, I got 450 pound sterling, 450 pound sterling. And that is enough sebenarnya, boleh save balik-balik pun. Sekarang ni government naikkan 900 pound sterling tau. The last 3 years tu, punyalah banyak budak-budak dapat 900, betul tak? Siapa ada kawan kat UK 900 pound sterling. Dulu pakcik dulu, when I was in UK, I used to rent a house, duduk 10 orang lah. Satu bilik 3 orang, 4 orang kan. Sebab sewa rumah RM1,000 lebih kan, 1,500 pound sterling kan. Jadi duduklah 8 ni dah 8 orang kan. Lepas tu dengan naik tube pun quite expensive kan kalau dekat UK tu. Jadi bolehlah daripada 40-50 pound tu memang at least 300 memang habis lah. So 150 tu bolehlah simpan sikit-sikit, InsyaAllah setahun bolehlah balik Malaysia kan. And now they got 900 pound sterling. And recently there's a few student UK pergi Jordan. So macam tanya lah, duduk kat mana? Duduk kat Bayswater. Bayswater is the heart of KL, the heart of London. Bayswater? Wah, berapa orang duduk? Satu flat kita 3 orang. Duduk 3 orang, 3 bilik 3 orang. Wah, berapa sewa? Sewa dalam 500 pound sterling. 500? Makan apa awak 500? Cukup je, kita dapat 900. Wah, 500 pound sterling. Satu bilik, 3 bilik apartmen tu 1,500. Wah, 3 orang duduk. Oh, dia kata tapi kita tak bayar transport lah bagi sekolah jalan kaki kan. So they save on the transport. So 400 bersih kan. Kata cukup je macam ni. Wah, very luxury lah kan. Kata boleh simpan banyak Macam juga Jordan tu dapat dalam 300 ni medical student lah kan, yang kat Jazz lah. Dapat dalam 300 dinar. And sini government naikkan 550. 300 tu pun dah cukup dah. Belanja dekat Airbnb tu 150 to 100 maximum kan dapat 550 kan. So alhamdulillah lah kan. So they should be better lah in terms of tapi still juga laku tak ada duit. Maksudnya memang isunya adalah disiplin. It's how you manage your money kan. So if you have plan, you want to save, katalah out of 700 you want to save 200 a month for example, you have to really discipline 200. Itu isunya kan. Sejauh mana kita boleh discipline.
Bila tengok duit lebih dalam account dia, ini masalah non-accountant saya. Sorry. Accountant ni dia satu prinsipal. There are one of the basic principles of accountancy, of any good accountant, dia panggil prudence. Prudence ni, dia rasa dia tak ada duit sepanjang masa. Dia akan seperti tengok duit ada juta, tak ada duit lagi, juta dah. Tengok ada 2 juta, tak cukup lagi. Accountant yang baik, dia sangat berokey. And that's me lah. Selalu kalau meeting mesyuarat syarikat ke apa ke, duit ada je, tapi kata tak boleh duit ni untuk akan datang, untuk planning kan. Padahal kata duit kan banyak, nanti operation minta kan. Dia kata tak boleh. Sampailah argument, very tense argument. Biasanya dalam syarikat akan bergaduh accountant dengan operation atau lain-lain lah, nak naik gaji. Orang kata tak boleh naik gaji, duit banyak kan. Bukan duit dia pun, tapi because dia manage the money, dia prudence. Prudence ni memang dia konservatif. Maknanya dia sentiasa merasakan duit ada je lah. So kalau prudence ni, kalau dia buat account, kalau income dia akan cuba nak kurangkan income tu. Kalau expenses dia nak lebihkan, faham tak? Kalau bila buat projection budget, so accountant ni bila dia buat budget, kalau gaji dia 700, kalau kata income 700 bulan, dia akan kata nak 50 je, itulah memang. Patut expenses patutnya 500, dia akan naikkan mungkin 600 kot. Dia akan lebih-lebihkan belanja supaya dia nak, faham tak, dia prudence lah. Faham tak? Tak faham tu. Okay. So the issue is discipline. You see, when you see your money in your account, if you save your money, the money will be a lot, insyaAllah. Don't use the money if you don't need it. Ni tengok dalam account ada 3,000 euro. Banyak lah ni. Apa nak beli handphone okey dah, S3 dah tu, S5 nak keluar, tukar S5 lah. Duit ada 3. That's the problem kan. Padahal yang ada tu sudah cukup untuk serve your needs kan. Besok masa kerja besok gaji, beli kereta Myvi, okey lah tu Myvi. Tapi bila dah tengok gaji dah besar kan, dalam account ada 40,000 ringgit kan, kata Myvi ni keras dah, pusing dia duduk sakit kan. Dia duduk Myvi tu dah 5 tahun dah duduk tu. Okey, tapi kenapa sekarang bila duduk kat Myvi tu macam sakit, macam duri contoh. Kena tukar Honda Civic kot rasanya, selesa sikit kan. That's the problem kan. So one thing about Malaysian community, they like that tau. I just don't understand why. I don't understand people, even my client tau. I just understand kenapa dia dah bayar hutang habis dah kereta kan. Bila dah habis hutang dah 7 tahun tu, kata hutang kita dah habis ni, saya nak tukar lah kereta lain. Kereta lama tu okey je, tapi itulah start lah problem. Dah 7 tahun kan dah start problem. Belum problem lagi dah, dia akan start lah tu, nak saya tukar sebab hutang kereta pun dah habis. They just like that, and I don't understand that. My first enemy in my profession is that. Itu pakcik, I don't like that. I hate that. Memang orang yang suka berhutang ni penyakit. Berhutang ni adalah penyakit psikologi. Kat sini dia kena jumpa psikiatris. Penyakit betul. Ada tak pelajar suka berhutang? Ada tak? Di kalangan ada. Ini saya cerita nak tanya. Setengah orang dia suka hutang. Mat pinjam 100 Mat kan? Pinjam bila lama-lama kan, dia pinjam orang ni 100 euro, dia pinjam orang ni 100, 150, 50, 10. Sebab dia gaji hutang. Ini penyakit. Orang Malaysia tu penyakit dia. So dalam financial planning ni, if you have no discipline, it's a problem. Sebab tu nanti kita bicara segi detail depan ni macam mana nak manage your fund dari segi investment dan sebagainya. So menyimpan ni, you have to determine yourself a minimum regular saving yang you boleh buat. Jangan idealistic sangat. Kalau 700 euro, probably you start with katalah boleh save half, 350. You can start dengan 250 atau 200 dulu. Start dengan 200. So 150 tu simpan as a buffer kan. Maknanya simpan je dulu
Yang 200 tu memang yang usik. Disiplin, tiap-tiap bulan simpan 200 contoh kan. Don't touch the money. Yang lagi lebih, mungkin ada lebih extra. Yang extra tu jangan sekali letak, simpan dulu kan. Gunakanlah untuk benda lain dulu kan. So disiplinkan dengan minimum saving. Lepas tu start as early as possible. Ini antara tips lah, tips yang baik lah. Start as early as possible. Jangan delay. Yang kata pula besok saya kerja, sekarang saya enjoy dulu, tak pula besok saya dah saya pun nak start. Then no, it's an attitude. You start when you start now. Start as early as possible. Yeah. And then this is a good tips lah. Save first then you spend. Biasa kita terbalik kan. You spend first, then tengok, boleh lah save banyak ni kan. You save first. You determine how much you have to save. So 700 euro tu, you determine berapa yang insya-Allah sebenarnya cukup je dengan makan dua sehari pun dengan apa-apa sebagainya, boleh simpan berapa. Katalah you determine you boleh save 150 atau 200. So start dengan simpan tu dulu. Then you determine dulu apa yang nak simpan. Okay? Ini tips yang baik. Then you discipline. Bagi pakcik lah sendiri To me, it's better you fix it rather than katakan bulan ni 250, besok 50, besok 100, besok 150 kan. It's better you fix it and you discipline dengan amount tu. Kalau you tak discipline, you have a problem nanti, you tend to overspend. So this is that. Kemudian of course berkira dalam belanja, when you spend, you search dulu kan, beli barang, cari yang murah, tawar menawar, walaupun you ada duit kan, tawar menawar. Kemudian you pantau perjalanan bulanan, ni penting nanti kita masuk, kita cuba isi dalam semua form ada borang kan. Cuba tengok borang tu dan cuba isi sikit-sikit. Ini untuk your own personal lah kan. Cuba sikit-sikit isi lah benda tu kan. Nanti kita share. The lucky one will be I want to them to share. Wah, menarik juga tu kan. Kita tengok macam mana dia spend. Dan atau siapa yang dia nak share, dia boleh angkat tangan. Satu lelaki, satu perempuan. Share Okey, kemudian ini Aziz Ali lah. Aziz Ali ni dia very famous financial planner lah. Dia kan banyak dalam dia start dengan komputer kan, dengan internet internet business kan. Waktu dia kaya. At age very young age, 20 something dia dah millionaire lah. Aziz Ali So dia ada beberapa advice dia lah yang to me is quite interesting. Isunya adalah pada sikap, attitude. Pertama dia kata fokus pada keutamaan. Okey, yang utama fokus, kemudian dan enjoy apa yang ada. Okey, kita tengok detail Dia kata jangan kejar fashion. Ni advice dia lah. Alright? Jangan kejar fashion. Because it will never end. Betul. Katalah yang fashion ni bukan bermakna pakaian je kan. Dan fashion tu akan berulang balik pun sebenarnya. Mula pakaian style ni, lepas tu style ni pula. Nanti lepas 10 tahun, macam 10 tahun punya je. That's how fashion. Kalau pakaian macam tu. Fashion teknologi dari segi contohnya handphone lah, atau komputer lah kan. The moment you buy the phone, that moment it become obsolete already kan. Betul kan? The moment you buy the new thing, that moment that become obsolete, because the next time new technology akan keluar kan. So if the phone contohnya atau komputer, the moment you buy one computer yang you think the best suit you, the moment you buy that computer become obsolete already, because after that akan keluar yang baru kan. So it will never end. So katalah orang nak beli phone Galaxy, kata tunggu S5 keluar. Lepas S5, bukan S6, lepas tu tunggu S6. Lepas tu S6, tak habis tu, tak habis kan, akan keluar kan. Kemudian dia kata apa? Tip yang kedua, pergi shopping dengan perut penuh. Penting tu. Sebab tu masalahnya apa? Masa bulan Ramadan kan, kita pergi makan Ramadan kan, perut kosong, semua benda sedap. Dah balik, makan, ya Allah, bodohnya aku kenapa lah beli kuih ni. Masa kita beli tu kan, sedap semua kan. Pasal Ramadan Indonesia is crazy apa ni.
apa-apa. Rasa kalau ranting kayu jual pun laku. Orang akan, people will just buy, you know. Oh, it's crazy. So, pergi shopping, ingat ni, jangan pergi shopping perut kosong. Habislah, semua benda nak beli. Semua benda nampak sedap kan, because they're hungry kan. Okay, itu tips dia lah. Actually, I think quite interesting tips, and kita boleh follow. Yang ketiganya, guna makeup tulis yang rendah harga. So, sebab benda-benda ni, benda-benda yang yang perishable, yang akan habis kan. Apa tu, benda-benda yang toiletries kan, sabun kan, sabun mandi. Takkanlah sabun harga macam-macam kan. Ambil lah jenis no frill. Dia no frill lah, no frill. Tak ada. Kalau kat UK tu dia ada katakanlah kita sabun mandi kan. Jadi yang no frill yang paling murah, no frill dia tak ada stiker. Yang tak ada jenama apa-apa. Yang paling murah, gila-gilanya murah. Lepas tu sampai dah yang jenama mama yang paling mahal, yang jenama tak apa-apa kan, yang mahal kan. So, sabun mandi juga kan. Bukanlah no frill tu busuk, kita mandi lepas mandi orang lain kan. Wangi juga, tapi taklah sewangi yang lain tu kan. So mungkin yang mahal sikit tu dia akan tahan dah kot 2-3 jam. Yang no frill ni 10 minit tu dah hilang bau kan. Okey. Okey. Kemudian dia punya advice lagi, elak TV mail order atau lelong. Because apa masalahnya? Kenapa dia kata elak TV sebolehnya mail order atau lelong? You know what's the problem? Okay, TV dulu mail order. Apa problemnya? You don't see the product. The product always look nicer than the actual product. And always look nicer. Apa problem bila lelong? Kalau barang makan apa masalahnya kalau lelong? Dah nak expire. Tak cari cuba pergi Tesco mana kan, dia kata kawasan yang murah gila-gila kan, cuba tengok expiry date tu. Besok dah expire dah kan. So, just be careful barang yang dah teruk sangat lah lelong tu kan. Kalau dekat Jordan tu dia jual dekat Tesco dia, Carrefour tu dia jual apa dipanggil, dia jual potato kan, apa ni, tomato kan, tomato. Sebelah tu yang jenis yang lelong. Yang lelong kita tengok pun nak makan tak tahu macam mana. Dengan lembiknya, berairnya. Macam tu lah dia kurang. Tak tahu lah orang beli ke tak kan. Okey. Itu tips lah. Okey okey, ada apa-apa nak tanya? Apa nak tanya? The second part I'll be more lebih pada sharing benda-benda tips yang lain-lain Ada apa-apa nak tanya? Okey. Right. Seterusnya, right, okey. So kita dah sebut tadi, okey, yang penting tadi goal Okey. Pakcik dah sebut tadi benda ni benda yang mungkin very futuristic, tapi kalau boleh buat bagus. Kalau boleh buat bagus. Pakcik, I tell you, pakcik ada kawan seorang. Actually I got this idea daripada few years back, masa pakcik balik dari UK tu, tahun 2013 tu. 2003, I attended this course, financial planning course by one. Dia ni this person ni is he's a top manager dalam Petronas. Gaji dia dah 30-40 ribu dah kan. Dan dia berhenti dan dia berhenti. Lepas tu dia kerja sendiri. Dia banyak duit lah, dia dah plan. So dia share pengalaman dia. Dia kata, I have planned myself at the age of 40 I want to resign. Masa dia kerja dulu, masa dia engineer Petronas, at the 40 I want to resign. So bila kita kerja, you got 10,500 ringgit. Usually orang akan guna semua duit tu. Mula-mula bekerja kan, lepas 1 years tu, duit tu habis lah. Dapat RM1,500 biasanya kan. Duit tu lah, biasa macam tu kan. Sebab apa? Nak bayar kereta masa tu, nak bayar rumah, nak bayar macam kan. Lepas tu biasanya duit tu dapat habis. So bila hujung bulan tu biasa kering lah. Itu normal kan. Normal punya manusia normal macam tu. So dia kata, I have planned masa dia start kerja tu, at the age of 40 I want to stop working, but then my passive income will be enough to support me as normal life. Okay, apa maksud dia? Apa maksud passive income?
Bila kita kerja dapat duit, itu active income. Kita kerja dapat duit. Alright? Kita buat ongkos dapat duit. Kalau tak buat tak dapat. Itu aktif lah. Pasif ni adalah duit yang kita simpan, yang dia grow, yang kita tak buat apa-apa dapat income. So dia kata, I plan myself, dia kata, masa mula kerja tu dia start increase the passive income. Contohnya gaji dia katalah RM5,000. Maknanya dia perlukan belanja, dia perlukan RM5,000 untuk survive. So bila dia start invest, dia start simpan banyak, dia hasil dia start dapat passive income. Contohnya dia beli rumah sewa, okey, rumah sewa. Lepas tu rumah sewa tu dapat income RM500, right? Jadi daripada RM5,000 tu gaji dia RM4,500 je. RM500 tu dah daripada sewa dia, faham kan? Kemudian dia beli rumah kedua, dapat lagi RM500, so RM1,000 dah. So gaji dia RM5,000 sebulan, RM5,000 tu RM5,000 untuk belanja. Tapi dari RM5,000 tu, RM1,000 tu daripada passive income, RM4,000 daripada active income. So dia boleh simpan dah RM1,000 tu kan. So dia start increase dia punya passive income, sampailah dia kata bila dia nak berhenti 40 tu gaji dia RM30,000, passive income dia pun RM30,000. Faham tak? So dia start slowly building dia punya portfolio investment dia. So dia share lah, dia kata dia bela kambing, dia ada kambing sawit. Dia pandai lah, bila tengok orang jual murah dia beli kan. Itu investment opportunity yang dia bincang lepas ni ya. So sampai di age of 40 dia berhenti. Dan dia kata I can live normal life macam orang lain. Sebab apa? Sebab passive income itu dah cukup untuk cover dia punya active income. Maksudnya bila dia kerja gaji RM20,000 tu, dia kata my passive income also $30,000. So I don't need to work. So dia kata. Dan hidup tadi memang kerja dia so dah bagi kenal. Dia pun nak menang lebih kan. So pergi masjid, dia je lah. So passive income tu tak $30,000. Because dia kata dia ada rumah sewa 5 biji, dia ada kelapa sawit dia 20 ekar itulah. So every macam tu dia dapat duit, dia boleh survive. Best itu kan? Best kan itu kan? Maknanya bayangkan at the age of 45 ke macam tu, atau tak ada kerja tapi you have income. You can do it, but you have to plan from now. You can do it. Everybody always can do it sebenarnya. So macam kes pakcik, tapi pakcik tak dah rancang macam pakcik tu kan. Masuk kerja tu tak lepas tu 45 nak berhenti, tak adalah. Tapi memang dah plan, masa balik tu dah plan dah. Probably at the age 40, 45, 50 I want to resign, but then my passive income sudah cukup untuk support ni. Ada company boleh bagi gaji tiap bulan, ada ni sikit, rumah sewa sikit, cukup lah untuk survive kan. Dan ada some saving kan. Then I don't need to be very rigorously working kan. So that's why I'm staying in Jordan now. Actually duduk Jordan. So my company still jalan lah. Boleh lah tapi kalau dekat Malaysia pakcik lagi banyak rapat sebenarnya kan. Tapi cukup for me to survive, to pay all my expenses, my house, my car, and some saving. Cukup lah kan. So I plan for it. Pakcik dah plan lama untuk itu. So mak dah fikir dah, kalau mau Jordan dia tak kerja dulu awal kan. Because now she's doing Arabic course. How do I survive? So dah start plan dari awal. Gitu kan. Jadi so poinnya apa? Poinnya kita kena rancang. So what is your goal in 3 years time? Lagi contohnya bila antum kan, dia awak nak balik nanti, when you have to buy a car, you have to decide. Bila start kerja nanti, kerja je. Petang tu hari pertama report duty houseman, petang tu pergi cari bios terus. Ke macam tu ke macam mana? Kan? Kerja je terus kalau kerja. So mungkin you borrow your parent car dulu kan. Your keluarga punya kereta, mesti keluarga ayah dah berumur, mungkin dah pension, mungkin punya kereta dia dulu kan. Contoh. So you don't need to buy car first. Maybe you save first kan. Okay, the bigger issue, when do you intend to buy a house? This is the big issue kan, to buy a house or flat. Itu you kena saya fikir tu kan. Because talking about in Selangor in KL, in Klang Valley, I'm telling you the price of property is ridiculous. Okay, 1,000 square foot condominium, 1,000 square foot tu besar tak apa. 1,000 square foot kecil je, 3 bilik kecil, 2 toilet.
is already half a million. You know that? It's just ridiculous. Sekarang ni, if you see the property, harga, most of, kalau kat KL dekat dalam Star newspaper, dia tulis harga rumah tu, tak dulu kan jual 300,000, 400,000 kan. Sekarang ni dia tulis apa tau? By square foot tau. This is now is this millennium is different game. Dia akan itu square foot 500 square foot, 350 square foot, 600 square foot, 100 ringgit square foot. Maknanya kalau katalah 100 ringgit square foot, kalau 1,000 kaki persegi, dah berapa ribu? Rumah yang 1,000 kaki persegi, kalau 600 ringgit per square foot, berapa ringgit? 600,000. Kalau area bandar utama Damansara semua ni, is the golden area ni lagilah 750 square foot. Maknanya kalau 750, because always pakcik lepas kan dapat SMS, tak siapa-siapa lah hantar kan, pergi nak suruh tengok new lounge apartment, semua 756 square foot or 650 square foot per square foot. Maknanya kalau rumah tu 1,000 kaki persegi, kalau 650 ringgit, 650,000 square foot, 650,000 ringgit, 650,000 ringgit. Kalau 400,000 lah, you are paying about 2,500 a month on average. Depend on how many years lah, 30, 40, 35 lah semua. The longer, the lesser you pay. Tapi katalah ambil normal case lah, 35 years atau 30 years. Kalau 400,000 di rumah, you are paying 2,500 a month, you know. Ya Allah, that is gaji itu tak campur kereta kan. Kalau MyV tu rasa 600 bulan, kalau Vios at least 700. Maksudnya kalau kereta dengan rumah tu gaji you habis dah. So you have to plan. Macam mana nak buat? You can stay very far dekat mana? Puncak Alam ke kan, yang pergi kerja 2 jam kan. Rumah kurang sikit kot, 300,000 boleh dapat kot. So you have to, that's why in the next age ni memang akan datang ni memang you have to really rancang. So my point is that the game is different. Your age now, your this batch yang akan graduate, yang di Malaysia akan datang ni, if you in KL, in bandar besar Johor Bahru bersama, I'm sure bandar besar Penang, Ipoh ke kan, mungkin tak semahal KL lah kan, tapi memang expensive. So you kena rancang macam bila nak beli rumah kan. My advice pasal rumah, my advice rumah macam ni. Mula-mula you rent dulu. You have to rent dulu. Jangan yang bisa cakap dengan beli rumah dulu. You rent first. You rent a simple house. Kalau you seorang, I suggest you rent apartment, because it's safer. Apartment sebab dia dekat semua kan. You rent first. Then after your salary has grown to a certain level, katalah 5,000 contohnya, you buy a small apartment. Don't be ambitious buying rumah boleh suara pasal sendiri, tak apalah, nanti akan datang senang kan. Actually it's beyond your means lah sebenarnya. You buy a small apartment dulu. Ini my advice lah. Beli semua apartment yang harga 200,000, yang simple, yang kecil, yang jauh sikit, tak apa, it's okay. Then when your money grows, and insyaAllah besok you dah berkeluarga, kalau your spouse also kerja kan, and your salary will grow, eventually will grow, then you start by thinking of buying more comfortable condo. Dia beza apartment dengan condo kan. Apartment ni macam simple kan, condo ni dia biasa ada gym, ada lebih comfortable lah kan, securities better dan sebagainya. So mungkin you beli condo dulu yang mahal sikit. Then after that, bila dah umur 30, 40 kan, you have your husband and wife income both maybe reach 20,000-30,000. Maybe then you start thinking of buying a house, a proper house that you want to retire. So that's you progress you punya ni kan. So step by step you punya plan kan. Okay so itu objektif. So kita kena ada objektif dan bajet kan. Okay, pakcik akan stop sini insyaAllah. Bajet ni apa bajet? Bajet ni is perancangan kewangan lah kan. Kita kena rancang
So dalam bajet ni isi form yang you isi tu, cuba isi. Nanti Pak Cik akan panggil seorang lelaki, seorang perempuan untuk share. Sharing is only a sharing. Sharing is caring, you know. Okay, untuk share dia punya ni Okay, boleh kita buka pada soal jawab. Dan saya nak tanya, siapa yang penat tidur, it's okay. Don't force yourself. Kan? Sleep, it's okay, I don't mind. If you are tired, you sleep. You sleep, janganlah sleep satu hari Sleep lah 10 minit, 30 minit, then you wake up, you'll be segar. Okay, sila. Kat mana? Rumah anak awak semua tu. Ya. Agaknya macam depan apa dia punya sewa tu investment. Okey, kalau Pak Cik punya fikir ni bandar besar. Kalau bandar besar, biasa rumah biasanya lebih mahal daripada apartmen. That's why I suggest kalau you kerja dekat bandar besar, maybe you go for apartment, for a small apartment dulu, because it's cheaper and safer. And so rumah ni biasa more expensive. Tapi kalau you pergi kerja macam Kuantan contohnya kan, di Kuantan ni rumah ni murah. So maybe tak ada, dan apartment kodo tak banyak pun. So dia banyak rumah teres yang biasa, cuma dia low cost, medium cost, and then the elite area lah kan, rumah kan. So maybe you go for the medium cost, medium range punya dalam 600 punya sewa kan. Sebab kalau low cost area ni jadi cost yang lain pula, masalah security kan. Kalau hidup rumah yang sewa 300, ada kat Kuantan tu, yang rumah pasang siap tu kan, tu pasang siap. Pasang siap ni dia ambil blok, dia lekat kan, betul lekat kan. Lepas tu depan dengan belakang sama. Tak tahu mana dapur, mana depan. Pergi depan, ni depan ke dapur? Pergi belakang, tak tahu dua ada atap. Satu depan, tu dapur. Tu low cost area, yang duduk situ biasanya orang yang low middle class area, ada social problem gitu kan. So maybe as a professional, I'm talking with a professional ni, so you go for rumah teres taman yang lebih baik lah. Maknanya taman yang orang kat situ semuanya yang profesional macam kita juga, engineer dan sebagainya kan. Kalau low cost area ni nanti malam tu dia tidur, anak ada rumah kecil, lepas tu orang bergaduh lah kiri kanan, anak ada bising lah, main gitar, berempit. Itu low cost area punya environment. Maybe you tak tahan kan, tapi murah kan. Lepas tu kecurian lalu berlaku mungkin kat situ kan. Okay, jadi tu Pak Cik ni rasa kalau bandar besar, maybe apartment is cheaper. My point is you go for a cheaper punya apartment, or a cheaper house before you buy. You don't need to buy very frequently, cepat-cepat beli, tak perlu sebenarnya. Okay? Ada nak kata? Sila. Yang belakang nanti. Okey, kalau student kan, dia katakan monthly dia dapat lebih kurang 1,000 hingga 2,000 dia dapat saving. So apa bidang apa yang dia boleh invest? Okey. Sekarang yang future dia agak cerah, yang boleh pada passive Income. Okey. Soalan investment kita hold second part. Kita akan share more on investment tu second part. I reserve that question because kita go for second part, nanti kita more sharing. Soalan tu kita Pak Cik hold. Kimi? This is an old age question, which is renting and buying. Sebab I've seen a video, but this was in macam US I think. Dia cakap renting memang logically orang nampak buying is in the long run is better lah. Tapi kalau renting ni, because you don't have to put the down payment and you don't have to pay all the taxes. So in the end, you can use this money to generate more money. So and it is much more than buying a house lah. So nak tahu pendapat Pak Cik tentang especially di Malaysia, macam mana tax di Malaysia, especially kalau housing and kalau itu will it cost a lot to buy a house, or is it better to rent and use that money
extra money instead of buying and to invest it in other ways of investment or macam ni antara buying dengan selling, buying dengan renting dia macam ni. Antara okay, the first point I sebut, kenapa pakcik cadangkan you rent a house dulu, sebab actually you are not stable. When you work anywhere as houseman, MO dan sebagainya, you tak akan stay there forever. The first few years of your career, mana-mana pun sama, accountant ke engineer ke, dia tak akan duduk di situ tempat. So kalau you beli rumah kat situ, you dah lock yourself the next 30 years you kena bayar. Faham? You imagine the scenario, orang tu balik Malaysia, kerja dah kat Kuantan, dapat gaji Kuantan. Dia pun ada rumah nak beli rumah. Oh, dia pun beli cepat-cepat rumah tu. Bayarlah 1,200. Okeylah. Lepas 2 tahun dia kena pindah ke Ipoh. Okay, what will happen? That house you have to pay kan? You 1,200. Mungkin you dah sewakan, dia dapatlah half. You still kena bayar lagi half. Kata dia dapat sewa 600. You kena still bayar lagi 600 monthly. You have commit yourself every month for the next 30 years you kena bayar rumah dekat Kuantan tu. You pergi Ipoh, you kena bayar, you kena sewa rumah kat Ipoh kan. You kena bayar katakanlah 1,000 kat Ipoh, and you have to pay 100 dekat Kuantan tu, sebab your rental tak cukup nak bayar lagi. Bukan rental je, dengan oil and tear dia, rumah apa ni, ganti ni lah, macam-macam kan. Bila nak beli rumah, dia lot of money involved yang dibayar half. Dia bukan cakap beli monthly bayar 1,200 je, tapi a lot of other expenses, dengan insurans dia, dengan barang-barang rumah you nak pasang grill, you nak pasang aircon, you nak pasang, you buy a house, biasa you need a good 40-50,000 untuk furnish the house. Katilnya basic je tu, you ada katil, you ada fridge, washing machine semua kan. So kalau you sewa, kalau sewa you kena beli juga, tapi you tak perlu beli. Mungkin setengah rumah yang dia ada sewa tu dia dah ada semua kan, so you tak payah spend banyak duit kan. Nanti you beli pindah tempat lain, you kena beli lagi. That's why my suggestion, sebab you tak stabil lagi, lebih baik you sewa dulu. Sampailah besok katalah you dah go for 3-4 years, and then mungkin you dah nampak dah, I want to work in this hospital, and then besok nak buat, katalah nak masuk PPUM, ataupun HUPM, lecturer, so you dah tahu memang akan duduk area cerah tu kan. Maybe you start, then barulah you dah more stable kan. Macam tu lah. So my point, that's why my advice. Jawab soalan kan? In a way, sebab the question is macam, is it advisable to rent in the long run? Maksudnya memang long run tu rent lah, tapi the money instead of using it to buy a house and pay. Oh, okay. No, I don't. Okay, my advice rental forever ni pun tak bagus, sebab rumah akan naik kan, harga rumah akan naik. Rumah ni is a capital investment, maknanya dia long term punya investment. So bila rumah when you buy memang akan naik, naturally akan naik. Jarang harga rumah turun macam tanah lah kan. So betul juga, kalau lagi lama you sewa, you bayar sewa tu, it's not your house, of course you have to buy. So tapi bagi to me, sampai you dah stable dekat tempat tu baru you beli. Because I've seen cases yang bila dia bawa kerja kat situ, dia beli rumah kat situ, lepas tu dia kena pindah, lepas tu dia beli rumah yang kedua pula, lepas tu dia kena pindah. Jadi sekarang dia ada rumah dia nak tanggung plus rumah, faham? I've seen cases macam tu dengan kawan-kawan, dengan jiran kan. Jadi dia jadi burden, dia sangat burden. Because dia beli rumah tu, dia ingat murah masa tu. Memanglah biasa bila dia jual dapat harga tinggi, tapi untuk sampai nak jual rumah tu, dia kena maintain rumah tu, cari orang sewa. Bila tak ada sewa 3 bulan, tak ke pening kan. Rumah tu kosong 3 bulan, dia kena bayar 1,000 lebih kat situ. Lepas tu dia kena bayar rumah kedua dia, lepas tu dia tak cukup, kena bayar. Lepas tu dia rumah ketiga dia dekat tempat lain, dia kena bayar juga. Jadi you are trapped tau. Niat you nak invest, tapi you are trapped dalam environment macam tu. Tapi kalau you tak beli rumah pun tak boleh, because harga rumah akan naik kan. Apa nak tanya tadi? Siapa nak tanya tadi? Ada soal-soal nak tanya siapa? Yang belakang. Tanya tentang kereta. Ya. In case we still have we need to buy a car masa baru kerja. Yeah. So we can use our parents' car ataupun memang parents tak ada kereta. Ya. Which one is better? Macam beli second hand ataupun Oh, okay.
Okay. Soalan belakang ada apa? Kena berhenti ni. Soalan belakang? Nak tanya pendapat tentang harga rumah. Macam nak tanya tentang kenaikan harga rumah berapa peratus dalam setiap tahun akan datang. Dan dalam masa 5 atau 10 tahun lagi, berapa macam estimated harga rumah? Oh, susah nak jawab tu. Susah nak jawab tu. Valuer pun salah jawab soalan tu. Okay, these two question, saya akan jawab brief sebab pakcik dah end my time. Okay, isu kereta. Kereta ni sebenarnya generally kereta more than 5 years more than 5 years old car akan start problem. Biasa macam tu. Itu masalah kita beli second hand. Unless you get a very good second hand, memang you tahu kereta ni memang jarang diguna as a second car, yang guna pun setakat makcik tu dia ambil anak dia pergi sekolah, pergi pasar, mileage very low. Memang you tahu owner dia memang jaga, you are lucky. Generally you akan pergi second hand car kan, itulah yang paling tak sure. So second hand car ni more than 5 years akan start problem biasanya. Gearbox problem, engine start problem, kena apa dia ganti banyak benda dalam engine macam lah kan. Itu masalahnya. So bila kita beli kereta tu walaupun murah, dia akan ada banyak side cost yang lain nak repair. Sebab tu advantage beli kereta baru ni, InsyaAllah the next 5-6 years tu you no headache. Dan you tahu kereta tu you punya, baru you beli kan. Macam tu. Itu jadi kena timbangkan. To me you better beli kereta baru tapi yang kecil daripada beli kereta second hand yang nampak macam canggih sikit, on record dalam CV ke kan, tapi second hand, because you nak repair besok mungkin you lagi banyak daripada kereta baru kan. Okay, pasal rumah ni generally rumah akan naik harga. Okay, cuma kat Malaysia ni dia ini my opinion dia bubble ni maksudnya orang beli rumah ni dia apa ni, dia speculate. It's a speculative market. Itu masalah Indonesia sekarang. So the bubble will burst. Ini my theory lah. Macam American case kan, yang masa dia baru ni kan. So harga rumah Malaysia ni, atau tak, bila dia launch rumah, orang akan start beli. Orang beli tu disimpan. Lepas tu bila rumah tu siap dia jual. Dia tak duduk pun. Rumah tu launch, masa tu tanah kosong lagi tau. Faham tak? Dia kata nak buat 100 kondo 40 dekat. Tapi kondo tak ada lagi, baru tanah kosong. Tengok baru ni nak buat kosong kat sini. Dia nak jual, harga dia 4,000 kondo tu. Betul dia start buat kondo kan. Bila kondo tu nak siap tu rumah, harga tu lagi 600 dah, dia murah. Itu yang berlaku di Malaysia sekarang. It's a very speculative market and it will burst. This bubble will burst. Maknanya dia tak boleh tahan lama macam tu. Sebab dia based on speculative market. Orang spekulate, orang beli, orang simpan. Potong orang jual, potong orang ni beli pula. And harga ni is ridiculous tau. Sebab biasa bila any housing area yang launch kat KL tu laku, memang laku. Tapi bila siap tak ada orang duduk. You know that? Yang mahal tu, yang 1 juta lebih dekat Buang Kera tu, memang tempat hantu tu. Hantu. Tapi satu unit tu 1 juta, 1.5. Takut, kita nak masuk pun takut. Itu masalah kan, pecah satu mamar kan, berapa gaji kan. But when you go to area, ada 400 unit, yang duduk mungkin 50 orang je. You know that? Yang kait-kait tempat besar-besar tu, orang tak duduk, because yang lain tu semua dia beli, dia simpan. Dan dia start jual. Jadi itu yang berlaku kat Malaysia sekarang ni. That's why in my opinion, that's why dalam masa 3-4 years kan memang harga double. My brother beli kondo, tapi dia lama dah 10 tahun. Dia beli tu 260 10 years ago kan. Baru ni dia nak jual kali 3 lah, 600 lebih. Kau tu ya Allah, within 10 years naik 200%. 10 years. So 10 years 200% bagi 10, 1 day naik 20%. That is a lot of money lah. So I don't think dia boleh sustain. Ni cuma opinion. Ni ekonomi boleh jawab. Ni semua area Tapi pakcik rasa dia tak boleh sustain. Dia akan burst satu hari nanti. When it burst, you buy the house. Okay. Boleh tak kita stop dulu ni Pakcik dah lewat. So kalau my advice, if you have masa dia burst tu,
Harga akan turun masa tu siapa yang ada duit untung beli. So I hold for that. Nanti kita sambung lagi. So dia belum panas kan, nanti kita sambung lagi. Dan insyaAllah saya silakan kepada Muslim. Kamu ada waktu.